Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di sub-benua India bertarikh 30 Julai 2021, Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Ogos 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Pelanjutan penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh selama 16 hari lagi dari 16 hingga 31 Ogos 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan ke negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke sub-benua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India
iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu Hal Ehwal Rentas Sempadan dari semasa ke semasa. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email travelapplication@jpm.gov.bn. 42 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini di negara Brunei Darussalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara ini meningkat kepada 640 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada, iaitu 7 kes bagi kluster immigration, 4 kes bagi kluster ABCI, 4 kes bagi kluster Champion 7, 4 kes bagi kluster 477, 3 kes lagi bagi kluster Chonghua KB, 1 kes bagi kluster Total, 1 kes lagi bagi kluster Sempurna Enak dan 1 kes lagi bagi kluster Al-Falah Freda Radin. 1 kes iaitu kes 624 telah dikaitkan dengan kes 432, kes 566 dan kes 499. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster BSP. Selain itu, terdapat 1 kluster baru telah dikesan. 1 kes baru pada hari ini itu kes 620 telah dikaitkan dengan kes 448 dan kes 563. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster IBTE-KB. Manakala terdapat 15 kes yang masih belum diketahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 3 kes telah disahkan sembuh di Pusat Pengasihan Kebangsaan yang membawa jumlah kes yang sembuh sebanyak 330. Ini bermakna 307 kes aktif telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes aktif tersebut, 2 kes berada dalam keadaan kritikal yang mana kedua-duanya memerlukan bantuan pernafasan dan 1 lagi kes di bawah pemantauan rapi di Pusat Pengasihan Kebangsaan. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,708 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2. Membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 169,769 ujian. Mengenai gambar tular di media sosial berkenaan seorang wanita yang kelihatan terbaring di kawasan Hospital Suri Sri Begawan Kuala Belait, Menteri Kesihatan menjelaskan wanita berkenaan telah datang untuk mendapatkan rawatan tetapi terpaksa menunggu agak lama sehingga menghadapi masalah keletihan haba. Bagaimanapun, setelah diberikan rawatan, wanita tersebut sekarang dalam keadaan baik dan dibenarkan pulang ke rumah. Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menasihatkan orang ramai untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan, memakai sungkup muka pada setiap masa khususnya apabila berada di dalam bangunan atau semasa berada dalam keadaan sesak di dalam atau luar bangunan, mendapatkan 2 dos suntikan vaksin mengikut jadual tempahan masing-masing. Dalam masa yang sama, Kementerian Kesihatan sedang berusaha untuk menambah slot dan tempat vaksinasi dalam masa yang terdekat untuk membolehkan lebih ramai rakyat dan penduduk negara ini mendapatkan suntikan yang selamat.
Berjumpa dengan doktor dan melakukan ujian swab SARS-CoV-2 jika mempunyai tanda-tanda jangkitan seperti demam, panas, sakit tekak, batuk selsema, hilang deria rasa atau bau dan sebagainya. Jangan keluar rumah termasuk untuk hadir mendapatkan suntikan COVID-19 jika anda telah menerima arahan kuarantin atau pengasingan diri. Sesiapa yang mempunyai kod BruHealth berwarna merah atau ungu tidak dibenarkan keluar rumah sama sekali, kecuali untuk mendapatkan rawatan perubatan. Ini adalah menyalahi Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Selain itu, jangan benarkan orang lain masuk ke rumah anda jika anda dalam kuarantin atau pengasingan diri. Dan jangan keluar rumah jika tidak perlu. Teranah di rumah dan lakukan kaedah work from home bagi membantu kerajaan mengurangkan penularan wabak COVID-19 di negara ini. Lakukan penjarakan fizikal jika terpaksa keluar rumah. Dengan berpandukan dan mengamalkan zikir, doa-doa dan amalan-amalan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama serta mengikut segala arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan, InsyaAllah kita ni semua akan dapat mengawal penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Satu platform aplikasi mudah alih tempatan dilancarkan bagi sukarelawan menyertai acara yang dianjurkan oleh syarikat, organisasi kerajaan dan bukan kerajaan. Mengalinga dilancarkan semasa sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16. Usaha membendung penularan COVID-19 di negara ini belum dapat ditentukan. Menurut Menteri Kesihatan adalah masih terlalu awal untuk menilai keberkesanan usaha pengawalan penularan jangkitan pada masa ini. Sementara itu, Yang Berhormat Menteri Kesihatan juga menjelaskan 93% dari 307 kes aktif yang ada pada masa ini tidak mengalami sebarang simptom jangkitan atau mempunyai simptom namun tiada jangkitan kuman pada paru-paru. Berhubung perintah kuarantin, Menteri Kesihatan berkata pemantauan ke atas orang yang diarah untuk menjalani kuarantin telah pun dilakukan dengan kerjasama pihak pasukan polis di Raja Brunei. Mengenai perkhidmatan nyah kuman, Menteri Kesihatan menyatakan bahawa sentiasa membersihkan rumah dengan bahan pencuci biasa sudah cukup memadai untuk membunuh virus. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan juga menyatakan seramai 16 orang telah tampil untuk menjadi sukarelawan kesihatan. Berikutan makluman mengenai pengenalan ciri baru Perintah Kuarantin Digital, Digital Quarantine Order di dalam aplikasi BruHealth kemarin, Kementerian Kesihatan menjelaskan mana-mana individu yang dikenakan Perintah Kuarantin Digital akan menerima kod BruHealth berwarna merah. Individu terbabit juga dikehendaki mematuhi perintah kuarantin tersebut serta menjalani kuarantin di tempat kediaman mereka selama 14 hari. Tidak semua individu yang dikenakan perintah kuarantin digital diperlukan untuk menjalani ujian swab. Hanya mereka yang menerima notis arahan ujian swab yang berasingan melalui aplikasi BruHealth atau menerima panggilan daripada pihak Kementerian Kesihatan dikehendaki menjalani ujian swab mengikut tarikh yang ditetapkan, dan penerima kod BruHealth berwarna merah tidak dibenarkan untuk menghadiri perjanjian vaksinasi COVID-19 mereka di mana-mana pusat vaksinasi. Bagi sebarang pertukaran tarikh perjanjian, email ke ashkal@moh.gov.pn, dan dalam pada itu Kementerian Kesihatan memaklumkan pihaknya masih mengemaskini perintah kuarantin digital tersebut. Jika mana-mana individu masih dikenakan perintah kuarantin digital di dalam aplikasi BruHealth mereka selepas jam 12 tengah hari pada hari ini, bermakna anda adalah diarahkan untuk mematuhi perintah kuarantin tersebut. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang www.moh.gov.pn atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi BruHealth.
Peluang pekerjaan dan internship di ASEAN melalui ASEAN BAC Legacy Project Hyatt memainkan peranan penting dalam membantu pemulihan kesan daripada COVID-19 bagi mengukuhkan keupayaan model insan ASEAN dalam masa depan pekerjaan dan digitalisasi. Yang Berhormat Arkitek Dayang Siti Roza Mirianti binti Datuk Seri Lala Jasa Awang Haji Abdul Rahman Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku pengerusi Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN mengongsikan perkara tersebut semasa menjadi penceramah jemputan pada sesi kedua Forum Belia ASEAN ke-11. Bertemakan pekerjaan, kemahiran dan masa depan pekerjaan, forum diadakan secara maya. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan, Bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, dan Yang Berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Haji Asy'ari Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Yang Dipertua Majlis Belia Brunei. Dikendalikan oleh Alan Lai, Pengarah ASEAN dan Corporate Affairs Majlis Perniagaan ASEAN UK, Forum Belia ASEAN dianjurkan oleh Majlis Belia Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Sekretariat ASEAN dan Forum Belia ASEAN NGO Indonesia sebagai rakan media. Mengalinga, sebuah platform aplikasi mudah alih tempatan untuk sukarelawan bagi mengambil bahagian dalam acara yang dianjurkan oleh syarikat, organisasi kerajaan dan bukan kerajaan NGO dan untuk penganjur memanggil sukarelawan untuk acara mereka. Aplikasi tersebut telah dilancarkan pada 7 Ogos lalu bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 2021. Dengan misi untuk memperkaya, memperkasa dan melibatkan masyarakat dengan cara yang bertanggungjawab dan berterusan, aplikasi sukarelawan Mengalinga diwujudkan untuk memudah cara orang ramai terlibat aktif dalam aktiviti kesukarelawan melalui pelbagai cara. Mengikuti pelbagai program serta projek yang disediakan oleh pelbagai agensi, indah kira dari pihak kerajaan maupun pihak swasta dan juga badan-badan bukan kerajaan seperti persatuan-persatuan, pergerakan-pergerakan belia dan sebagainya. Aplikasi ini turut menjadi satu daya tarikan untuk orang ramai berkecimpung dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan bukan hanya melalui bergotong royong, tetapi ianya juga melibatkan kerjasama dari pelbagai sektor. Aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melihat program-program yang disediakan oleh persatuan-persatuan, yang mana persatuan-persatuan itu selalunya semasa tahun lepas sahaja apabila negara dilanda pandemik COVID ini, banyak orang ini donation drive dan sebagainya dan memerlukan sukarelawan-sukarelawan ini. Orang ramai kini boleh membuat sumbangan secara sukarela ke COVID-19 Relief Fund bagi membantu pihak kerajaan membeli peralatan dan barangan keperluan dalam membendung penularan wabak tersebut di negara ini. Sumbangan boleh dibuat melalui pemindahan terus secara dalam talian ke akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD. Berikutan situasi jangkitan COVID-19 pada masa ini dan sebagaimana nasihat yang telah diberikan oleh Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan mengambil maklum mengenai langkah-langkah pengawalan bagi sama-sama membendung penularan jangkitan wabak COVID-19. Kementerian Pendidikan telah pun mendapat persetujuan daripada pihak Cambridge Assessment International Education agar tarikh pengendalian ujian lisan bagi mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris bagi peringkat Brunei Cambridge GCE O-Level yang dijadualkan bermula pada hari Isnin 16 Ogos hingga Rabu 15 September 2021 untuk ditunda ke hari Sabtu 2 Oktober hingga Sabtu 30 Oktober 2021. Sebarang perubahan tarikh dan maklumat mengenai peperiksaan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.
Bagi pertanyaan dan maklumat lanjut, bolehlah dirujuk ke Jabatan Peperiksaan melalui email dan talian yang tertera. Sementara itu, Kementerian Pembangunan mengemaskini operasi kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Pembangunan. Semua kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Pembangunan ditutup sementara sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Urusan kaunter-kaunter perkhidmatan hanya akan menerima permohonan dengan membuat tempahan awal. Kaunter-kaunter perkhidmatan perlu atau essential services masih beroperasi dan hanya dibuka pada waktu yang ditetapkan sahaja. Maklumat lanjut, layari laman sesawang di www.mod.gov.pn atau menerusi Instagram @modbrunei. Jabatan Kerjaya Kementerian Pembangunan juga memaklumkan mengenai penutupan dan perubahan waktu semua perkhidmatan kaunter di jabatan berkenaan dan cawangan-cawangannya buat sementara waktu mulai hari ini hingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Kaunter pembayaran bil air dan gas serta kaunter pemedulian pelanggan adalah ditutup. Bagaimanapun, pembayaran bil air dan gas boleh dibuat secara dalam talian, mesin ATM dan CDM bagi pemegang akaun bank BIBD, Baiduri dan Standard Chartered. Bagi kaunter pembelian atau pembahagian dokumen tawaran dan sebut harga, ianya hanya dibuka bagi sebarang urusan yang perlu dilaksanakan segera pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang. Kaunter kutipan hasil juga dibuka hanya bagi sebarang urusan yang perlu dilaksanakan dengan segera pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Sebarang aduan atau pertanyaan bolehlah menghantar email ke pro@pwd.gov.bn atau watercustomer.sbs@egc.gov.bn bagi pembayaran bil air. Jabatan Perkhidmatan Pos dalam pada itu turut memaklumkan jabatannya bagi cawangan seria ditutup sementara sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian. Sehubungan itu, para pelanggan yang ingin membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu juga disarankan untuk menggunakan aplikasi mudah alih Transport BN. Sebarang pertanyaan mengenai penyerahan bungkusan, hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di talian 2380481 atau WhatsApp 8711 atau email cscpost@post.gov.bn.